Di Turki akhir sekali orang tinggal gerakan Islam yang sebenar. Dia jadi begitu. Akhir sekali rakyat Turki bercakap menang, tak laksana Islam pun tak apa. Kita bimbang takut perkara ini disebut. Bila kita duduk dengan rakan-rakan yang tidak memperjuangkan Islam dan orang bukan Islam, takut-takut kita pun bercakap, tak payah sebutlah negara Islam, tak payah laksanalah hukum Islam. Sedangkan kewajipan kita sepatutnya kita kena jelaskan betapa undang-undang Islam ini adalah undang-undang yang paling lembut, undang-undang yang paling bertolak ansur berbanding dengan mana-mana undang-undang yang ada dalam dunia ini. Kita boleh tengok dalam buku yang sangat menarik, Limadha Islamu Haula, yang dikarang oleh Syekh Kuftaru. Orang bukan Islam, dia perlu Islam apabila dia kaji Al-Quranul Karim. Dia dapati bahawa perundangan yang ada dalam Islam ni adalah undang-undang yang paling lembut. Undang-undang paling lembut. Undang-undang hudud paling lembut. Sepatutnya kita kena jelaskan perkara ini. Dalam Majlis Syura kita sangat bimbang. Takut-takut orang kita pula bercakap jangan sebut hudud. Hudud tak sesuai, kita bimbang. Dan sememangnya ada suara yang sumbang. Sepatutnya kita kena faham, kita kena bagi penjelasan kepada masyarakat bukan Islam, rakan-rakan yang lain, betapa hukum hudud ini adalah hukum yang terbaik. Kadang-kadang di kalangan kita pun tak faham. Ini pun akhir-akhir ni saya banyak sebut. Bila mari bab hudud, dia duduk nampak hudud ni hukum. Ini yang jadi masalah. Orang kita yang mengajar di surau dan sebagainya, yang mempunyai pengetahuan, yang agak cetek, bila buka kitabul hudud, bermula hukum hudud, potong tangan untuk orang yang mencuri, timbul masalah. Sedangkan dalam hukum hudud ini, daripada orang mencuri, berapa kadar kecurian dia, bagaimana nisab dia, Yang ketiga, harta ni macam mana, nisab harta pula macam mana, harta disimpan di mana, orang mencuri ni terpaksa ataupun tidak, bagaimana dengan saksi pula, turun kepada saksi, kemudian turun pergi lagi sehingga kepada pengendalian mahkamah. Hampir 100 step. Potong tangan ni duduk nombor 100. Bila habis dah, saksi lengkap, barang lengkap, begini, nombor 100 tak ada. Rasulullah ajar idra'ul hudud bisyubhat. Sekiranya ada syubhat sikit, mesti dibuang hudud, mesti dijatuhkan hukuman ta'zir. Kena jatuh hukuman ta'zir. Innal imam idza an yaqta'a fil afwi khairun min an yaqta'a fil uqubati. Hakim imam kalau dia tersilap memaafkan penjenayah, lebih baik daripada dia tersilap menjatuhkan hukum kepada penjenayah. Ini dia Islam paling lembut. Sebab itu ada ulama yang mengatakan untuk memotong tangan orang yang mencuri di zaman sekarang ini hampir mustahil. Disebut syibih mustahil. Kenapa? Islam bukan bermatlamat untuk potong tangan dia. Kita kena ingat, Islam bukan untuk menghukum, Islam untuk mendidik. Hukum untuk nombor 1, yang jadi masalah kita tarik nombor 1, dibubuh nombor 1. Daripada nombor 1 sampai 99 dia tak mengajar di masjid, di surau, tak bagi tahu, tak jelas kepada orang bukan Islam. Menyebabkan orang nampak hukuman hudud ni adalah hukum. Orang tak nampak falsafah hudud, orang tak nampak syiar hudud, orang tak nampak kelembutan hukum Allah, kehaibatan hukum Allah, orang tak nampak. Sepatutnya ini yang kita jelaskan. Sebab itu dalam Majlis Syura Ulama kita sangat bimbang, takut-takut keluar daripada mulut orang kita, okeylah kalau nak menang, nak pergi Putrajaya, jangan sebut hudud. Rusak perjuangan kita.
Ini perkara-perkara yang diingatkan oleh Dewan Ulama, supaya kita kaji balik, teliti balik, halusi dengan sebaik-baiknya, supaya tujuan dia, perjuangan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan kita ada barakah, ada ganjaran di sisi Allah. InsyaAllah Allah juga akan bagi kepada kita kemenangan di dunia ini, insyaAllah. Takbir. Ini tujuan. Sebab itu kita nak ingatkan. Begitu juga kita nak ingatkan kepada rakan-rakan kita yang duduk dalam Pakatan Rakyat, duduk sekali dengan kita, duduk serumah dengan kita, walaupun bilik lain-lain. Tapi kalau dia bising sangat, duduk dalam bilik flat-flat, sekali-sekala kena marah juga. Sekali-sekala kena marah juga. Marah ni ada hikmah dia. Dan insya-Allah Dewan Ulama ni dia pengalaman banyak, insya-Allah. Dan banyak situasi-situasi dalam negara ini, insya-Allah akan dipandu oleh ulama, dipandu oleh Majlis Syura Ulama. Kita tak perlu risau dalam perkara ini. Tak perlu risau. Cuma sekali-sekala kena gerak juga. Kadang-kadang rakan-rakan kita pilihan raya yang ke-11, yang ke-10 dulu, kita bagi kursi ni pinjam. Bukan ditulis pun dalam ini, pinjam. Tapi pinjam tak nak hantar pun ada juga. Memang kita ni parti berjuru, parti bagus, jenis lembu, Zuhu. Tapi sekali-sekala kena celek mata sikit, kena buka mata. Macam-macam berlaku. Cuma alhamdulillah kepimpinan kita ni, memang alhamdulillah, kita tidak luahkan benda ini. Dan saya pun tidak nak sebut banyak. Cuma saya nak sebut bahawa banyak perkara, bahkan banyak perkara-perkara yang berlaku ini boleh merugikan Islam, merugikan perjuangan Islam, dan merugikan jemaah kita, parti kita. Dengan saya tidak menafikan bahawa di sana ada banyak benda-benda yang menguntungkan, banyak benda-benda yang menguntungkan. Jadi sebab itu dalam isu tahaluf siasi ini, kita mesti merujuk kepada tahaluf yang dilaksanakan oleh Nabi SAW di zaman baginda. Dan insya-Allah tahaluf siasi yang berlaku di dalam parti kita ini, kita akan merujuk kepada sirah Nabi SAW. Kita akan rujuk, jangan dibimbang. Sekiranya tahaluf siasi ini akan memberi keuntungan kepada Islam, tak payah khawatir. InsyaAllah perkara ini akan berkekal, akan berkekal. Tapi sekiranya tahaluf siasi ini tidak menepati apa yang dikenaki oleh syarak, kita dalam perjuangan Islam ini, kita sangat tegas dalam perkara ini. Kita sangat tegas dalam perkara ini. Dan kita dah bagi tahu kepada rakan-rakan kita yang lain, PAS kita ada prinsip. Ada benda yang dipanggil sebagai usuli, ada benda yang dipanggil sebagai furu'i. Benda furu' nak bincang 14 hari tak apa, kita boleh bincang, kita buka pintu seluas-luas. Di sana ada perkara usul, perkara yang mesti diterima dan mesti diperjuangkan oleh umat Islam. Sebab itu Islam dipanggil perjuangan. Ada benda yang mesti kita kena berjuang, benda itu, benda dasar dalam Islam. Ini tak boleh bertolak ansur. Ini kita kena ingat di dalam perjuangan. Kalau kita tolak ansur dalam perkara ini, perjuangan kita batal. Batal perjuangan, rugi. Banyak mana kita menyumbang, tak akan sampai di hari akhir. Banyak mana tenaga yang kita berikan, tak akan sampai di hari akhir. Inilah perkara yang nak dijaga. Dan insya-Allah dalam parti kita ni,
Kita ada dua tunjang yang sangat besar. Tunjang yang paling kuat dalam parti kita, kita tubuh Majlis Syura Ulama. Majlis Syura Ulama, insya-Allah kita akan terima, kita akan teliti pandangan yang dibuat oleh Dewan Ulama, insya-Allah. Dan tak payah rasa pusing, kelang kabut, begini-begini. Duduk elok-elok, jangan duduk syarah kedai kopi banyak-banyak. Majlis Syura tak syarah lagi, tak bincang lagi, ada apa lagi. Jangan kita dahului benda ini, jangan memang. Saya nak bagi jaminan, ta'aluf ini sekiranya tidak merugikan Islam, tak bercanggah dengan syariat Islam, PAS tak pernah mengkhianati orang. Kita dengan semangat 46, kita tak pernah khianat. Tak pernah khianat. Bahkan dengan izin, dengan maaf saya sebut apa yang disebut oleh Presiden dulu, bukan sebut nak dilaksanakan, hanya sebut saja. Sebut untuk buka minda saja, supaya dibuat kerajaan perpaduan sebagai contoh. Pakak bising bangga habis. Padahal kerajaan perpaduan ini untuk menamatkan riwayat UMNO Barisan Nasional. Kita masuk pilihan raya, ada berat sebelum, sengit sebelum padan. Kita bertanding. Saya sehingga kepada hari ini tak berapa nampak sebenarnya kita nak menang melalui sistem pilihan raya ni sakit. Nampak dia nak menang sikit, dia pecah-pecah kursi lagi, sabar serabut. Nak buat apa ni? Nak buat macam mana? Nak demonstrasi, kita demonstrasi dah banyak kali dah. Banyak kali dah. Kalau kita nak menang, kena ubah sistem demokrasi berparlimen, SPR, kena ubah. Cuba fikir cara mana nak ubah. Hari ini rakan kita daripada PKR pun baru terima apa yang disebut oleh Presiden. Dan dia lebih parah lagi. Dia nak masuk dalam UMNO. Presiden cadang supaya semua parti politik duduk dalam kerajaan. Dan di waktu itu kita yakin UMNO akan tolak. Dia akan tolak. Bila dia tolak, menjadi isu yang paling besar dalam negara. Kita mengatakan UMNO